kat kamu ni, akan berlaku kat kamu wahai umat Islam, dua benda. Yang pertama, tulul amal, panjang angan-angan. Yang kedua, wattiba'ul hawa, turut je hawa nafsu. Seperti kalau orang dulu buat contoh macam, yalah orang dulu tengok lembu, tengok kerbau, dia tahulah contohnya kan. Macam lembu kena tambat hidung, tarik je, kemana pergi ikut je, dia tak boleh bantah. Nafsu tak boleh ikut macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa tabi'ahu wa lahu ila yaumiddin. Wa inna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbih wa thawabih maghfirati wa ridwanih wa husnul khatimah 'inda al maut wa raf'i darajat fil jannah wa murafaqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ibtigha'a syafa'atihi yaumal qiyamah ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyah salihah syamil khairatid dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita diberi kesempatan untuk terus beristiqamah dengan majlis ilmu. Tahniah pada semua yang istiqamah dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas kerana Allah semata-mata, mencari redha-Nya, mengharapkan balasan Allah semata-mata, mudah-mudahan itu semua akan menjadi hasil kepada husnul khatimah saat kematian. Sehingga saya sikit kongsi, ada seorang ulama ketika dia membahas tentang kelebihan menuntut ilmu, sehingga dia mengatakan, sekiranya engkau ada masa hanya beberapa minit sebelum mati, kalau kita tahulah kita akan mati sekian-sekian, ada seminit, 2 minit, maka cepat-cepatlah engkau niat bahawa engkau akan menuntut ilmu, biar mati dalam keadaan menuntut ilmu. Maka untungnya mereka meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu. Kerana bila kita sebagai sekadar murid, sekadar orang yang baru nak mencari ilmu, mungkin dengan kesilapan-kesilapan mudah dimaafkan, sebab kita baru nak belajar kan. Jadi niat menuntut ilmu itu adalah penting. Sebab itu doa yang saya baca di awal tadi, yang kita aminkan, doa daripada Imam Haddad, nawaina ta'alluma wa ta'lim, aku berniat untuk belajar dan mengajar. Jadi kita kena ada sentiasa dalam ingatan kita bahawa kita sentiasa belajar dan mengajar. Maksudnya apa yang kita dapat kita nak sampaikan. Balighu anni walau ayah, kata Nabi, sampaikan, ambil maklumat daripada aku, sampaikan pada orang lain walaupun sekadar satu ayat. Jadi tahniah pada semua yang istiqamah hari-hari datang ke kuliah dengan niat menuntut ilmu. Sebenarnya bukan sekadar menuntut ilmu, tapi bila kita niat menuntut ilmu, ganjarannya seolah kita berjihad di jalan Allah. Hadis Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya, dengan niat nak menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, kata Nabi, dia sedang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dia sedang berjihad jalan Allah. Jadi kalau berjihad berarti apa-apa perbelanjaan kita dalam untuk perjalanan menuntut ilmu adalah perbelanjaan fi sabilillah, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, digandakan
kepada 700 kali ganda atau lebih besar gandaannya yang tidak ada tamat pemberian Allah Ta'ala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lah yang ganda kepada siapa saja yang dia kehendaki. Berapa banyak itu hak Allah. Tak tahu. Infinity kita kata, tak ada had Allah nak beri. Inilah ganjaran orang menuntut ilmu. Maka kata para ulama, untungnya mereka yang bangun paginya main dalam mindanya, macam mana nak menuntut ilmu, ke mana nak menuntut ilmu, apa yang dia nak, maksudnya berkaitan dengan menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan sepanjang hari tersebut sentiasa dinaungi oleh hidayah Allah Ta'ala, dan juga yang kita harapkan semua ni akan bawa kepada satu jalan. Jalan apa? Husnul khatimah, mati dengan keadaan baik. Itu yang kita nak, dan itu adalah keputusan awal bahawa orang ni ahli syurga, iaitu husnul khatimah, keputusan awal dia. Dan tanda-tanda nak dapat keputusan awal, tengok perjalanan hidup dia, waktu dia senang, waktu dia sihat, ke mana dia buat, apa yang dia buat. Kalau dia buat benda yang Allah redha, mudah-mudahan itu sebagai tanda-tanda dia akan pergi kepada keputusan yang awal tadi, iaitu husnul khatimah. Jadi mudah-mudahan dengan umur yang berbaki pada kita, umur yang Allah berikan kepada kita sebagai modal, kita gunakan semuanya untuk menuntut ilmu, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah. Jadi kita tengok sambung pengajian kitab iaitu Mendidik Hati Mendekati Ilahi, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya, syafaat para ulama, para awliya, dan khususnya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita muka surat apa? 315 ke? Tajuk 315 tu ya. Pendek angan-angan. Pendek angan-angan. Apa yang dimaksudkan? Nanti kita tengok. Disebutkan di awalnya Rasulullah SAW bersabda, yang paling saya takutkan kepada kamu ada dua perkara. Yang pertama, panjang angan-angan dan mengikut hawa nafsu. Nabi sebut dua perkara. Begitulah Sayyidina Ali menegaskan, akhwafu ma akhafu alaikum ithnatan. Dua benda yang aku takut sangat kat kamu ni, akan berlaku kat kamu wahai umat Islam. Dua benda. Yang pertama, tulul amal, panjang angan-angan. Yang kedua, wattiba'ul hawa, turut je hawa nafsu. Seperti kalau orang dulu-dulu buat contoh macam, yalah orang dulu tengok lembu, tengok kerbau, dia tahulah contohnya kan. Macam lembu kena tambat hidung, tarik je, ke mana pergi ikut je, dia tak boleh bantah. Nafsu tak boleh ikut macam tu. Ikut nafsu macam tu binasa. Sayyidina Ali kata, fa inna tulul amal, yang juga hadis Nabi, panjang angan-angan itu adalah membawa kepada lupa akhirat. Jadi di sini panjang angan-angan. Adakah cita-cita? Iya, cita-cita. Tapi tengok cita-cita yang mana yang boleh, yang tak boleh. Yang boleh bawa kepada lupa akhirat. Nak sampai target, nak sampai dia punya sasaran, wawasan dia, sehingga tak peduli pada hukum Allah Ta'ala. Yang ni tulul amal. Cita-cita tu cita yang membinasakan. Angan-angan tu angan yang membinasakan. Kalau cita-cita akhiratnya, dia cerita juga, tapi nak buat madrasah di sini ni, kan? Ataupun nak buat masjid ke benda ke, benda yang baik-baik, angan-angan. Walaupun dia belum ada kewangan yang cukup nak buat, tapi angan kalau ada duit nak buat ni, sekian, benda yang baik. Tu angan-angan juga, tapi angan-angan tu mendekatkan pada akhirat, tak melupakan akhirat. Yang tu silakan, dibolehkan. Itu malah dianjurkan dalam bab niat yang baik.
Dalam bab niat yang baik, angan-angan besar mana pun silakan. Benda yang baik, benda yang mendatang faedah akhirat kita. Lepas tu kita sebut tadi ni, kalau ada seminit sebelum mati pun niat nak menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Tu angan-angan lah. Tapi benda yang baik silakan. Tapi benda yang tak baik, yang boleh menghalang jalan akhirat kita, angan-angan nak bagi kita jadi jutawan nombor 1 kat Malaysia, nak bagi kita ni jadi hartawan yang paling banyak sekali supaya orang kenal siapa kita, orang tahu, ini semua benda yang membinasakan. Allah tak suruh kita nak bagi dapat nombor 1. Allah tak suruh kita nak glamour-glamour macam tu. Itu bukan matlamat hidup kita kat dunia. Matlamat kita nak bagi akhirat. Biar angan-angan kita yang bawa jalan-jalan kepada akhirat. Itu boleh. Jadi kata Nabi, angan-angan yang panjang angan ni adalah yunsal akhirah, yang boleh bawa kepada lupa akhirat, menghalang urusan akhirat, bertentangan dengan urusan akhirat. Yang tak dibolehkan. Apa tu, para sahabat Nabi pun berangan-angan banyak. Angan-angan nak sebarkan Islam seluruh dunia. Angan-angan nak tegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu angan-angan yang dianjurkan dan digalakkan untuk kita. Tapi angan-angan yang berkaitan dengan hawa nafsu, nak bagi glamour, nak bagi kita dipandang, dipuji, disanjung, ini bertentangan dengan kita punya norma-norma akhirat kita. Yang kedua, sedangkan mengikut hawa nafsu adalah membuat berpaling daripada kebenaran. Nafsu kita boleh bagi pada 3 kategori. Ammarah bisu, yang sering duk dorong kepada kejahatan. Yang kedua, lawamah, nafsu kebiasaan kita. Dan yang ketiga, nafsul mutmainnah, nafsu yang dorong kepada kebaikan. Bernafsu juga, dia bernafsu nak baca kitab, bernafsu, maksud ingin, nafsu ni keinginan, teringin nak baca buku banyak-banyak, nak baca Quran banyak-banyak, teringin nak berzikir beribu-ribu, teringin nak apa lagi, nak jumpa ulama, nak duduk bersama ulama contohnya. Itu mutmainnah, yang bawa pada ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sentiasa bawa keinginan kepada kebaikan. Mutmainnah ni, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, apa tu? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kepada Tuhan kamu dalam keadaan engkau redha dan diredai. Allah redha, engkau pun redha. Allah suka dengan perbuatan keinginan kamu kat dunia itu, ingin benda yang baik-baik belaka. Dan engkau pun akan suka apa yang aku nak bagi. Aku suka dengan engkau, engkau pun akan suka dengan apa yang aku nak bagi ni. Nak bagi syurga, nak bagi itu, nak bagi ini. Itu nafsul mutmainnah. Lawamah ni nafsu kita nak makan. Ni kena kontrol. Ada hadnya. Nak makan, nafsu laki perempuan, nafsu tu ada had. Lebih had haram. Dalam kawalan halal. Kan? Nafsu nak berpakaian cantik, nafsu, itulah benda-benda keinginan jiwa manusia. Semua manusia ada benda tu. Kan? Semua manusia ada. Kalau tak ada benda tu, berarti dia bukan manusia lah. Kan? Tak ada teringin langsung hawa nafsu pada lelaki perempuan, tak ada langsung pada nak makan, tak ada nafsu nak tidur. Ini macam bukan manusia ni. Ada, tapi ada hadnya. Jangan lebih-lebih. Ada ammarah bisu, yang sentiasa dorong kepada jahat. Suruh buat benda maksiat lagi. Tapi kadang-kadang ammarah bisu ni dia selindung. Dia sembunyi sikit. Dia tak terajak buat jahat. Nanti akan disebut syaitan ni akan mempengaruhi kita dengan harta 3 benda, 3 cara. Kita dengan harta ni, khususnya orang yang berharta. Mula kita kata nafsu lawamah kita ialah nak cari harta untuk kegunaan kita, anak-anak nak belajar sekolah, nak ni dan sebagainya.
Tapi syaitan amarah bisu ni yang berkawan dengan nafsu amarah bisu, syaitan ni akan guna engkau suruh buat benda jahat, bagi teringin pada harta, bagi teringin pada jawatan, bagi teringin pada ni. Mulanya nampak berlapik kerana Allah, tapi lama-lama dah tak jadi dah. Dengan 3 cara. Yang pertama, syaitan kata, Nabi sebut syaitan ni akan sentiasa duk cari peluang. Lan yanjul ghani, dia kata orang kaya ni tak akan lepas daripada salah satu dari 3 ni. Dia akan gagal dengan 3 cara aku ni. Yang pertama, imma an yuzayyinahu fi 'aini. Yang pertama sekali, aku akan hiaskan bagi nampak cantik. Benda dunia ada tu bagi dia nampak cantik. Mula contohnya cari kekayaan dah cukup dah untuk nak makan, nak apa segalanya. Tapi nak ambil lebih lah, boleh lah bayar zakat. Bagi nampak cantik kan. Boleh lah bayar zakat, boleh tolong orang, nampak baik. Tapi lama kelamaan, zakat tak apalah, tak bayar lagi, tundalah, kita nak guna duit ni untuk lain pula. Sehingga fayamna'uhu min haqqih, sehingga dia nampak benda tu yang dihiasi cantik tadi, dia dah mula tak menunaikan hak harta. Dah mula berani-berani tak menunaikan hak harta. Zakat tak ke mana, sedekah tak digunakan, kan? Orang tu minta orang miskin minta bantuan pun tak diberikan dan sebagainya. Dah mula tak tunaikan hak harta. Itu yang pertama. Tadi awal-awal tadi nampak macam nak bayar zakat apa semua, nampak benda baik, tapi akhirnya jadi lain. Wa imma ay usahhila alaihi. Yang kedua, ataupun dengan cara aku bagi dia jadi pemurah. Dia pemurah. Rajin tolong. Mula-mulanya bagi masjid, bagi sana, bagi sini, pemurah. Tapi lama kelamaan pemurah dia kepada tempat yang baik tu sikit sangat. Tapi pemurah sehingga ni wa fayunfiqahu fi ghairi haqqih, sehingga aku bagi dia ni pemurah pada yang tak sepatut. Lagi banyak. Mula nampaklah tiap kali datang masjid sehari sekali RM50, pemurah, RM100, RM100. Bagus. Tapi lama kelamaan yang masjid tetap 100 tu juga. Yang lain ribu-ribu belanja besar bab maksiat, bab hawa nafsu. Kan? Itu syaitan. Dia pemurah, mula pemurah kepada tempat yang betul, lama kelamaan dia kona sikit sehingga pemurahnya pada tempat yang tak betul lagi dah. Yang ketiga, an uhabbibahu fi qalbi. Yang ketiga, aku bagi dia rasa sayang pada harta. Dah dapat ni, bukan senang nak dapat banyak ni. Kita himpun lah. Ataupun bukan senang nak dapat ni. Aku bagi dia rasa sayang pada harta tu, sehingga dia nak dapat benda tersebut, sanggup dia cari jalan walaupun yang haram. Cari jalan cara yang haram. Dia yang ketiga apa? Rasa nak benda tu, nak itu. Nak jawatan tu, nak harta tu. Walaupun dengan cara jatuhkan orang, malukan orang, nak dapat juga. Mulanya, jadi mula tadi ni, nak yang tu, kau dapat yang tu bolehlah bantu orang, kan? Tu syaitan hias bagi nampak cantik. Tapi dah tak ada jalan lain, jalan nak kena malukan orang, aibkan orang, jatuhkan orang tu, hina orang ni dan sebagainya dengan cara haram. Tak apalah, dapat dulu, bagi dapat dulu. Sehinggalah dia berusaha walaupun dengan cara jalan yang tak benar. Wal'iyadzubillah. Itu syaitan. Dia tak terus suruh kepada kejahatan, dia hias bagi nampak cantik dan sebagainya. Begitulah orang yang bila ada angan-angan panjang campur dengan tamak pada dunia, maka dia tak nampak dah benda-benda yang salah tadi. Yang ni yang angan-angan dan ikut hawa nafsu. Dua-dua ni bila gabung, habis rosak orang tu. Dia ada angan-angan benda yang tak baik, ataupun nampak macam baik, sekadar hiasan sahaja, tapi sanggup tercebur dengan benda-benda maksiat, campur hawa nafsu, sanggup sampai terlibat dengan zalim orang, lukakan orang dan sebagainya, bunuh pula. Na'udzubillah min zalik.
Jadi bila gabungan dua sifat ni pada satu orang, binasa terus, dia akan binasa. Angan-angannya target nak tu, apa jalan pun nak dapat juga. Nafsu dah masuk. Nafsu ammarah tadi dah mula yang mengajak kepada kejahatan. Wal'iyadzubillah. Dan Allah selamatkan kita daripada dua sifat yang bahaya ni. Bila ada pada satu orang gabungan, maka dua sifat ni merosakkan, menjauhkan orang tu daripada kebenaran dan daripada jalan Allah Ta'ala. Di tempat lain baginda juga bersabda, saya menjamin 3 perkara dengan 3 perkara yang lain. Maksudnya kalau kau ada 3 ni, mesti kau akan dapat 3 ni. Kau akan dapat 3 ni. Jadi Rasul kata, aku jamin 3, pasti kau akan dapat 3 dengan melalui 3 ni. Apa dia? 3 perkara dengan 3 perkara yang lain, iaitu banyak memandang keduniaan. Dalam hadis sebut mukib lil mukibbi ala dunya. Mukib ni ditelengkup dengan dunia, dibeban dengan dunia, asyik fikir dunia, bangun pagi fikir dunia, apa pun hal dunia aja, tak ada kaitan akhirat langsung. Mungkin dia semayang, tapi semayang sekadar-kadar kan, tapi fikiran dia ni boleh kata 100% fikir hal macam mana nak dunia kan. Ini orang macam ni nanti, itu sifat yang pertama. Yang kedua, tamak dengan dunia, al-haris alaiha, tamak. Dapat sikit tak cukup, nak lagi. Yang ketiga, kedekut pula. Bila dah dapat jadi kedekut kan, al-bakhil. Okey, wasyahih, asyahih, syuh, lagi teruk dia bakhil kan. Jadi 3 tu apa dia tadi, ditunggang ataupun ditelengkup dengan dunia, hidup dia penuh dunia, tergelumang dengan dunia. Yang kedua tamak, yang ketiga kedekut. 3 ni akan dapat 3 benda. Apa dia 3 benda? Akan dapat bifaqrin la ghani. Dia akan dapat kefakiran, fakir, takkan kaya-kaya dia. Dia takkan kaya. Kita tengok orang yang fikir dunia, dia berjaya kan, dia kaya. Kaya yang kita punya tafsiran tak sama dengan tafsiran Islam. Ghani, kaya di sisi Allah Ta'ala, orang yang cukup, dia ada harta, tak perlu nak rebut-rebut dengan orang. Dia guna kekayaan untuk beri. Kaya dengan banyak mengongsikan apa yang ada pada dia, bagi pada orang. Bila hidupnya dah banyak pun, duk kira nak kaut yang lain lagi, nak lagi yang tu, nak lagi pergi minta lagi. Ini macam orang miskin, orang fakir duk minta, tak cukup hidup. Fakir maknanya tak cukup, dia sangat memerlukan. Dia rasa tak cukup, nak perlu yang tu, padahal dia yang ada pada dia mungkin dah banyak, tapi sikap fakir tu ada pada dia, sikap nak minta dengan orang, sikap rasa tak cukup, nak ambil daripada orang, nak ambil yang tu. Perangai fakir tu ada walaupun banyak harta. Jadi itu adalah orang fakir yang dia takkan rasa cukup dengan apa yang dia ada sampai mati, dia macam tu. Wal'iyadzubillah. Hidup dia sampai mati dia tak cukup je, asyik nak ambil orang punya. Padahal dia ada banyak. Ada banyak tu tak mencukupi untuk dia kan? Fakir. Yang kedua, dia akan dapat apa? Syughlillah faragha minhu. Dia akan jadi sibuk. Makin hari makin sempit hidup dia, sibuk je. Tak sempat nak datang majlis ilmu, tak sempat nak zikir, lepas sembahyang cabut keluar terus. Istighfar tak sempat, baca ayat kursi tak sempat, itu tak sempat kan? Seperti mana sibuknya seorang di zaman Nabi, yang mana dia, Nabi kata hidup kau dah cukup. Yang kita cerita dulu, walaupun nampak dia miskin, hidup kau dah cukup. Kau boleh datang sembahyang, kau boleh bersama Nabi kan, boleh jumpa dengan sahabat-sahabat yang saleh, makan pun ada walaupun kadang-kadang sikit, cukup. Tapi bila dapat harta, dah mula tak dapat sembahyang, tak sempat nak Jumaat
tak bersama Nabi lagi, tak mau tunaikan hak harta, tak bayar zakat dan sebagainya. Dah mula sibuk. Kerana tadi ni fakiran yang tidak ada kekayaan sesudahnya, kesibukan yang tidak ada henti-hentinya. Dan yang ketiga, kesedihan yang tidak ada kebebasan darinya. Faham? Maksudnya hidupnya tak akan rasa senang. Walaupun dapat, tak senang. Duk fikir macam mana nak urus. Hidup dia tak tenang, tak tenteram. Kan? Kita ingat, oh seronok ada orang kaya tu senang, hidup dia tenteram, dia happy dia. Makin serabut ada. Kan? Kalaulah dia bersikap tiga tadi ni, hidup ni bergelumang dengan dunia, tamak pula, kedekut pula. Hidup takkan senang. Kan? Kerana bila dia sikap kedekut, maka ramailah musuh dia. Bila ramai musuh, dia pun takut musuh ramai. Orang tu nak curi duit dia, orang tu nak minta sedekah dengan dia. Hidup tak pernah tenteram. Kan? Allahu Akbar. Ini pengertian kaya yang mungkin tak sama dengan apa yang kita fikir. Kita fikir dia ada amount banyak, bilangan banyak, kaya lah. Tapi pada Islam, bila sikap tu, sikap kaya ke sikap miskin? Sikap nak lagi pada orang, nak lagi duk minta rebut dengan orang, macam sikap orang miskin je. Maka dia fakir. Bukan berarti kita contohnya tak boleh minta kerja ke, kan? Minta kerja tu fakir ke? Tak. Kita cari peluang-peluang yang ada. Bukan kita rebut, bukan kita tamak. Peluang ada, kalau orang jemput kita diberi jawatan tersebut, alhamdulillah, kita usaha yang terbaik. Bukan tamak. Okey, dan kita guna peluang tu untuk kebaikan, supaya kita hilang daripada jalan-jalan bawa pada tamak yang diharamkan sehingga kedekut dan sebagainya. Diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa ia memandang penduduk Hims di Syria. Hims, Masya Allah, di Syria ni, sehingga Sayyidina Ali sebut, dan banyak sahabat-sahabat yang sebut tentang fa inna fihimul abdal. Orang satu ketika zaman Sayyidina Ali jadi khalifah, ketika tu Muawiyah, kira Muawiyah berada jadi gubernur di Damsyik di Syria. Maka dah rasa dah orang bawahan Muawiyah ni nak naikkan Muawiyah supaya jatuhkan Ali. Nak jatuhkan Ali. Dan sehinggalah Sayyidina Ali syahid, dibunuh. Naik Sayyidina Hasan, Muawiyah tak dapat naik lagi. Naik Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali, dilantik di Kufah. Maka ketika zaman Sayyidina Ali, dah rasa dah puak-puak ni nak memberontak, orang bawahan ni nak naikkan Muawiyah, nak jatuhkan Ali khalifah. Maka orang suruh Sayyidina Ali doakan laknat untuk penduduk Syam. Penduduk Syam. Maka Sayyidina Ali kata, tak boleh, aku takkan buat demikian. Kerana aku dengar Nabi sebut, di Syam tu ada wali-wali abdal. Dalam riwayat sebut 40 wali, ada riwayat mengatakan 80 wali. 80 wali-wali abdal. Ada 80 wali-wali abdal, dan mereka ni bukan kerana salat mereka, bukan kerana puasa mereka jadi wali, tapi kerana hati mereka sangat lemah lembut, lunak. Akhlak mereka lemah lembut, mulia. Hati bersih, tak pernah sakit dengan orang, tak pernah dengki dan sebagainya. Maka mereka diangkat menjadi wali abdal. Kerana mereka lah, dengan doa mereka lah Allah beri hujan, beri rezeki, tumbuhan, makanan dan sebagainya. Tu doa mustajab dia orang ni. Tapi tak kenal, kita tak kenal, kan? Jadi sebab tu Sayyidina Ali sering wasiat, kalau kamu pergi ke Syam, hati-hati, kerana di sana ada abdal. Sering diwasiat oleh Sayyidina Ali, sana ada abdal, wali abdal. Dan kalau meninggal seorang, pasti Allah ganti seorang yang lain di tempat tu. Malah dalam riwayat lain Nabi kata, di kalangan 80 tu, 40-nya lelaki, 40 perempuan, wali perempuan.
Mati mesti, kalau meninggal perempuan apa, Allah ganti perempuan tempat perempuan tadi ni 40 orang. Tapi kita tak kenal ya. Kan? Hanya wali mengenali wali. Sebab tu kalau kita tak kenal, kita bermuamalah cara baik dengan semua orang. Kita tak tahu tah dia yang depan kita tak pasti kan. Itu pesanan Sayyidina Ali kepada orang yang berada di Syam. Fa inna fihimul abdal. Penduduk Hims ni salah satu bandar daerah di Syam. Lalu dia berkata, Abu Darda bahawa ia memandang penduduk Hims, lalu ia berkata, tidakkah kamu berasa malu? Kamu membina rumah-rumah yang tidak kamu tinggal. Kamu buat rumah besar-besar, berangan-angan nak duduk. Siap-siap je, mungkin tak dan siap berbata pun. Satu bata kita siap, mati. Siapa yang sedap duduk? Anak-anak pinak atas, anak kahwin, isteri kahwin, suami kahwin, orang lain duduk situ. Kau berangan je dapat. Kan? Kamu membina rumah-rumah yang tidak kamu dapat duduk. Kamu tinggal tak duduk situ. Yang kedua, mengangankan sesuatu yang tidak kamu beroleh. Angan yang tu, angan ni tak dapat. Bab keduniaan. Mengumpulkan makanan-makanan yang tidak akan kamu makan. Makanan beli macam-macam, akhirnya buruk punya tu buang je kan? Atau makan sikit je, baki buang sampah. Ini nasihat-nasihat orang yang tahu kedudukan mereka dekat dengan Allah Ta'ala. Sungguhnya orang-orang sebelum kamu pun dah banyak membina rumah-rumah yang kukuh hebat-hebat, seperti istana Fir'aun, apa dia punya ni kan. Orang dulu contohnya mengumpulkan harta yang banyak. Orang dulu pun kaya dah, kaya-kaya, lebih kaya daripada kamu lagi. Tapi dan mengangan-angankan perkara yang tidak mungkin tergapai. Macam-macam angan dia orang. Sehingga akhirnya mereka duduk mana? Rumah besar tadi, duduk dalam kubur. Penat lah nak beli tile tu, marble ni, fikir punya macam ni, nak tukar bagi cantik. Penat fikir sampai dia mati, orang lain seronok kan? Dia duduk dalam tanah tu lah 3x2 tu. Angan-angan mereka adalah tipuan belaka, dan simpanan mereka adalah kerosakan. Rosak macam mana? Harta kumpul-kumpul banyak-banyak, anak berebut-kebut, bergaduh-gaduh sama-sama anak kan? Sampai hak harta tak tunai langsung. Kotlah nak buat kebajikan untuk mak ayah dia, tak ada langsung kan? Ni kita taklah kata semua macam tu. Ini nasihat supaya jangan jadi macam ni. Biar kita walaupun ada harta, tapi diwariskan kepada pewaris-pewaris yang saleh-salehah juga. Terkadang dalam bab harta bila mak ayah meninggal ni, yang pertama kesilapan kita. Masyarakat kita kata, Allah, kubur apa ni? Kubur merah lagi, nak fikir waris-waris dah ataupun faraid dah. Tak, sepatutnya faraid disegerakan. Ini masyarakat kita selalu tersilap dengan benda tersebut. Kita baru meninggal kubur merah lagi, nak tanya harta pusaka banyak-banyak. Tak, sepatutnya kena selesaikan tu. Sebab harta warisan itulah yang akan menunaikan hak orang mati. Apa dia? Mungkin ada hutang dia. Hutang dia siapa nak bayar? Sepatutnya hutang ambil daripada harta warisan. Kecuali anak-anak ni pemurah, kita tak payahlah ambil itu, aku sedekahlah untuk hutang mak ni kan, untuk hutang ayah ni aku sedekah. Jadi tak apalah, tak ambil lah harta tu, seolah dia anak ni sedekah. Yang pertama sekali kena selesaikan hutang dia dulu. Sesin pun kena tunai kan? Sebab tu kita ni yang kalau kita ada hutang, dalam Al-Quran faktubuh, Allah kata tulis hutang tu, tulis, catat, supaya kita meninggal catatan ada, anak tahu, ayah hutang sekian, jom kita bayar. Ni hutang senyap, anak tak tahu, isteri tak tahu, suami tak tahu. Meninggal dia, orang guna harta untuk lain, hutang tetap kekal. Sehingga disebutkan bahawa hutang ni, kata Nabi SAW, kalau orang tu meninggal dunia syahid, perang syahid fi sabilillah, dia meninggal dunia, kemudian dia hidup, Allah bagi dia mati syahid lagi kali kedua, hidup ketiga, syahid lagi ketiga, keempat, kelima,
Syahid berkali-kali pun hutang takkan selesai. Bab hutang akan dituntut di akhirat, akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Allah tak padam. Bab dosa lain Allah padam, mungkin kerana syahid dia, Allah padam dosa dia, mungkin terlibat dosa tu, dosa ni, dosa tak mengumpat ke apa, mungkin Allah padam. Tapi bab harta sama sekali tidak, mesti tunai. Jadi anak tolong, harta pusaka pertama sekali kena cari hutang. Hutang ayah kat mana, hutang mak kat mana, langsaikan dulu. Yang kedua wasiat. Allah Ta'ala sebut min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Harta pusaka dibahagikan setelah wasiat dan hutang. Hutang dan wasiat mana kita nak dahulukan? Nabi sering mendahulukan hutang daripada wasiat. Cepat-cepat tunai hutang. Jadi kalaulah anak-anak pun miskin, nak sedekah untuk hutang ayah tak mampu, harta pusaka dia lah kena bagi cepat-cepat. Harta pusaka faraid dia punya mana, kita guna dulu hutang, harta ni bayar hutang, barulah cerita bahagi harta tadi ni, ya. Jadi bila kita biar tak apalah pusaka nantilah, jangan ni tanah merah lagi dan sebagainya, bertahun-bertahun dah lupa dah hutang, bahaya tu. Benda ni kena wasiat pada anak-anak. Kita ada hutang ni, cerita, tulis. Ni buku hutang mak, buku hutang ayah kan. Itu supaya kita ni tak terseksa. Kerana sampai Nabi tak sanggup nak semayang. Bukan Nabi mengharamkan solat jenazah kepada orang yang berhutang. Nabi kata, aku tak nak solat. Kamu nak solat, silakan. Berarti Nabi tak haramkan kita nak semayang. Cuma Nabi tak nak bagi syafaat dia untuk orang yang merampas hak orang lain. Hutang tak bayar, kan? Kira rampas hak orang. Bila Nabi tanya dia ada hutang tak, ada sahabat kata, ya Rasulullah, dia ada hutang. Ada dua peristiwa. Satu peristiwa Nabi nak sembahyang jenazah, tanya sahabat, ada hutang tak dia ni? Ada ya Rasulullah. Dia ada harta peninggalan? Tak ada apa peninggalan, miskin sungguh dia ni. Maka Nabi sembahyangkan jenazah dia. Pasal memang tak, dia miskin betul-betul, dia hutang kerana keperluan sangat-sangat. Maka Nabi sembahyang jenazah dia. Pergi satu pula jenazah yang lain, Nabi tanya, ada hutang? Ada hutang ya Rasulullah. Dia ada peninggalan harta? Ada, peninggalan dia sebanyak 4 dirham. Nabi kata, aku tak nak sembahyang, kamu sembahyang. Ada duit tapi tak nak bayar hutang, kan? Lepas tu sampai sahabat Abul Aswad, dia kata, ya Rasulullah, Miqdad bin Aswad, dia kata, ya Rasulullah, hutang dia jadi hutangku. Maksudnya pindah hutang, seolah dia dah langsai, aku akan bayar. Barulah Nabi jadi imam sembahyang. Jadi Miqdad bin Aswad tadi ni, dia hari pertama jumpa Nabi setelah sembahyang jenazah tu, besoknya. Maka Nabi tanya, hutang dia tu kau dah bayar belum? Belum ya Rasulullah. Esok lusa pula, hari kedua tanya lagi, hutang dah bayar belum? Belum ya Rasulullah. Hari ketiga Nabi tanya, hutang dah bayar belum? Belum ya Rasulullah. Sampai dia rasa malu dah nak jumpa Nabi, asyik tanya hutang tu. Akhirnya dia ambil lah harta dia, jual yang tu, jual yang ni, bayar hutang kawan tu, ya? Jadi begitulah pentingnya bab hutang, dan sering diabaikan oleh masyarakat kita. Jadi kesalahan pertama tadi, melambatkan harta pembahagian pusaka, faraid. Yang kedua, abaikan hal hutang dan juga wasiat. Wasiat penting. Malah siapa yang tak laksanakan wasiat, dosa si jenazah tu akan dibebankan ke atas dia. Contohnya, dia dapat wasiat, mak pesan nak buat ni, buat tu, buat ni, wasiat lah. Jadi dia kalau ada kemampuan tapi tak nak buat, dosa mak tu dia tanggung. Contoh, mak dia pernah janji nak sedekah ke masjid tu, nak sedekah pembinaan ni, janji kau dapat yang tu, duit pencen nak bagi sini contohnya. Kita dah dapat, tak payahlah, bagi nak, kita nak dapat apa, kita pun tak ada lah bahagian kita. Simpan. Dia menanggung dosa. Setiap hari dicatat dosa-dosa berganda-ganda. Tapi kalau wasiat benda yang beban sehingga anak tak mampu, dia wasiat, ni tanah ni kau buat masjid ni. Yalah, kita duit pun tak ada, kan? Nak buat masjid bukan 100-200 ribu. Tak boleh nak buat, tak boleh nak buat, tak boleh nak buat, tak boleh nak buat. Itu tak berdosa lah, kan? Dan harta yang lain pun nak beli untuk buat masjid pun tak cukup, kita tak berdosa lah. Tapi kalau ada kemampuan tapi masih tak nak buat, maka dosa setiap hari tertambah.
Sayyidina Ali ke mana tadi? Disebutkan Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat ni sering menasihati. Walaupun Sayyidina Umar ni kedudukan nombor 2. Kan? Dia tak pernah kata, kau budak-budak lagi nak nasihat aku. Tak ada macam tu. Para sahabat ni seronok. Bila jumpa dia nasihat, dia pula bagi nasihat tukar-tukar. Bagi wasiat, pesanan Nabi dan sebagainya. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah beri wasiat pada Sayyidina Umar, kau nak ikut seniornya Sayyidina Umar, lebih senior. Tapi Sayyidina Umar suka. Begitu juga Sayyidina Ali, kadang-kadang dinasihati oleh Sayyidina Umar. Begitu juga Abu Bakar, kadang dinasihati oleh sahabat-sahabat yang lain dan sebagainya. Apabila anda ingin menemui sahabat anda, siapa dia sahabat anda? Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tampallah pakaian anda, maksudnya pakaian kau janganlah megah-megah. Pakai kadar-kadar. Kan? Kalau koyak pun tampal-tampal lah. Kita mana nak tunggu koyak. Raya Aidilfitri dah beli dah. Aidil Adha selang sebulan je pun. Kena beli baru, nak boleh. Lepas tu raya ada kenuri kahwin pula sebulan lepas tu, beli lain. Kan? Pakai kerana ada nikmat Allah Ta'ala, silakan, bukan untuk dibangga. Nak bangga ni yang payah nak kontrol. Kadang-kadang bila kita pakai smart, dia akan timbul benda tu. Dah pakaian menyebabkan dosa kita. Jadi sahabat dulu sering nasihat, duk ingat, tampal pakaian kau, jangan duk megah-megah. Walaupun dia khalifah nombor 1 di kalangan umat Islam, Amirul Mukminin. Kan? Pernah Sayyidina Umar Al-Khattab daripada Baitul Mal ni, Baitul Mal, dia bagi kepada, walaupun dia kira kategori orang miskin juga Sayyidina Umar ni. Kan? Walaupun dia khalifah, jadi anak-anak dia pun miskin. Jadi dia bagi banyak kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, cucu Nabi, kepada Sayyidina Ali, kan? Dan anak-anak Sayyidina Ali yang lain selain pada Hasan Husin, ada lagi Zainab dan yang lain-lain. Bagi pada Sayyidina Abdullah bin Umar, anak dia sendiri, sikit, mungkin suku daripada yang dia bagi pada Hasan, Husin dan sebagainya. Jadi anak dia waktu tu budak, Abdullah bin Umar, datang mengadu, wahai ayah, pasal apa ni aku dapat sikit, anak orang lain bagi banyak, aku anak khalifah dapat sikit. Kan? Maka Sayyidina Umar kata apa? Kau tahu tak, bapak dia orang tu lebih baik pada bapak engkau. Kan? Atuk dia lebih baik pada atuk engkau. Mak dia lebih mulia daripada mak engkau. Sebab tu aku patut muliakan mereka, beri lebih pada dia, lebih pada engkau. Itu cintanya para sahabat kepada cucu Nabi SAW. Yang pertama, tampallah pakaian anda. Kita janganlah buat macam tu, kan? Kan? Kalau koyak tu, ialah boleh tampal lah. Tapi kalau nampak datang kuliah, dia ni, rumah besar, kereta besar, pakai baju koyak, tampal sini. Kan? Kedekut sangat ni, orang akan cakap yang tak baik pula. Kan? Jadi kita kena jaga juga mulut orang tu. Supaya orang tak sangka buruk dengan cakap-cakap buruk pada diri kita. Jadi kita niat, kita pakaian kemas, cantik itu bukan nak bangga, tapi sebenarnya nak nutup aib kita. Itu dituntut. Dan nak mengelak daripada fitnah orang dan sebagainya. Sebab tu Nabi ajar kita, bila kita dapat pakaian, pakai pakaian alhamdulillahillazi kasani ma uwari bihi aurati. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang berikanku pakaian menutup auratku, keaibanku. Kan? Kasani ma alhamdulillahillazi kasani ma uwari aurati wa atajammalu 'alan nas, dan juga aku boleh bergaul dengan orang dengan senang. Kan? Jadi kadang-kadang kita pakai baju camping koyak rabak sana, orang pun dia ni orang ni kan tak betul kot. Kita pun nak jauh juga. Jadi kita senang bergaul dengan orang. Jadi maksudnya sahabat dulu mereka ni lain. Jadi kita tak mampu nak duduk kedudukan dia orang ni. Sebab tu kita sebut dulu warak. Warak kita ni sekadar jauh daripada benda haram tu, alhamdulillah lah, tak terlibat dengan benda haram. Kan? Tapi warak orang yang khusus,
Dekat dengan Allah Ta'ala bukan cara macam tu. Yang halal pun mereka haramkan untuk dia. Ni dia orang ni. Walaupun boleh dia beli pakaian baru, tapi nak tunjuk bukan nak tunjuk, maksudnya sikap warak mereka ni cinta pada Rasulullah sampai tahap macam tu. Jahitkan kasut anda, jahitlah kasut anda, pendekkanlah angan-angan anda, dan makanlah anda dengan tidak sampai kenyang. Masya-Allah, kan? Jauh daripada kita ni, kan? Kita makan mana tak pernah kenyang. Payah nak jumpa makan tak kenyang. Makan terlebih kenyang ada. Masya-Allah. Allah Akbar. Macam mana kita nak duduk dengan dia orang, memang tak mampu nak buat apa yang dia orang buat, tapi sekurang-kurangnya kita baca kisah dia orang, kita sayang pada dia orang, cinta. Jalan kata para ulama, kita ni orang awam ni, jalan nak duduk dengan kedudukan sahabat mustahil dengan amalan, takkan mampu. Macam mustahil lah, kan? Tapi boleh dengan cara kita cinta, sayang pada dia orang, hormat dia orang, jaga nama mulia dia orang, sebarkan nama mulia dia orang. Sayang. Kita baca kisah dia orang, hebatnya, kan? Kita tak mampu nak buat macam tu. Sekurang-kurangnya dengan jalan cinta tu boleh sama. Seperti Nabi sebut, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan duduk sama dengan level orang yang kau sayang. Ni kisah sahabat pun tak nak baca, kisah wali pun tak nak baca. Macam mana kita nak duduk dengan dia orang? Kita kena ambil tahu hal dia orang ni supaya kita rasa cinta, sayang dengan dia orang ni. Walaupun kita ni siapa je lah, kan? Takkan mampu beramal seperti amalan mereka. Tapi jalan cinta tu ada. Saluran nak duduk dengan dia orang ni, jalan cinta. Ini yang Nabi sebut kepada Sayyidina Anas bin Malik, kata, aku tak pernah rasa aman, senang ataupun nak mampu duduk bersama para Nabi kecuali dengan Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Nabi sebut pada seorang Arab Badui. Badui itu datang, ya Muhammad, kan? Maka Nabi kata, apa? Dia kata apa? Dia kata, bagaimana aku nak, itulah lebih kurang ayatnya, bukan ayat hadis yang tepat, tapi mafhum dia kata, aku tak mampu nak beramal dengan amalan-amalan dia orang ni. Mulanya tanya, bila berlaku kiamat? Nabi tanya, apa persediaan engkau? Kau ditanya nak kiamat bila, macam mana persediaan engkau nak jumpa dengan kiamat? Dia kata, tidak ada persediaan apa-apa aku dengan kiamat, kecuali aku ni suka tengok sahabat-sahabat engkau ni, kawan-kawan sahabat Nabi, rajin beramal, rajin beribadah, mereka taat, sering bersama dengan engkau, suka tengok. Maka Nabi kata, anta ma'aman ahbab, engkau juga akan masuk bersama dengan orang yang kau cintai. Walaupun dia kata tak ada amal banyak, aku tak mampu nak buat amal banyak-banyak, tapi aku suka tengok. Suka tu menyebabkan engkau duduk bersama dengan mereka. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, seorang tu akan dimahsyarkan di akhirat nanti bersama dengan orang yang dia cintai. Itu kita baca kisah tadi ni, Sayyidina Ali tegur Sayyidina Umar, tampal pakaian, jahit kasut, pendek angan-angan, makan sebelum makan yang tidak kenyang. Masya-Allah. Memang jauh daripada kita tak mampu nak buat, tapi semuanya kita baca kisah dia orang, kita pandang tinggi hebat pada dia orang, mudah-mudahan kita terkait masuk sekali bersama kumpulan dia orang. Nabi Adam AS berwasiat kepada puteranya Syith AS. Syith dalam sebahagian riwayat para ulama mengatakan dia seorang nabi, bukan rasul. Dia nabi bukan rasul. Ataupun dia termasuk dalam kalangan nabi yang tak disebut nama dia, dalam rasul juga, dia rasul juga, tapi yang tak disebut dalam 25. Jadi rasul ni bukan hanya 25. Nabi berapa? 124,000 para nabi semuanya. Daripada nabi itu dilantik menjadi rasul 313 orang rasul. Daripada 313 yang Nabi yang Allah sebut dalam Al-Quran hanya 25 orang je. Allah Ta'ala sebut, minhum man qasasna alaika, di kalangan mereka para Nabi Rasul tu ada yang kami cerita kat engkau,
Wa minhum man lam naqsus, ada yang kami tak cerita pun. Kan? Tak ada cerita dia orang dalam Quran. Jadi mungkin Syith ni termasuk Rasul, tapi tak ada cerita dalam Quran. Wallahu alam. Ala kulli hal, yang pentingnya kita tahu dia adalah anak Nabi Adam, Syith alaihissalam. Dengan 5 perkara, dia wasiat 5 perkara pada anak dia, dan menyuruhnya Syith tu agar mewasiatkan lagi pesan-pesan pada anak cucu nanti. 5 benda ni sering pesan-pesan. Apa dia? Yang pertama, katakanlah kepada anak cucumu agar mereka tidak tenteram dan selesa dengan dunia. Sebab aku telah berasa tenteram dalam syurga, lalu Allah keluarkanku darinya. Maksudnya jangan rasa seronok dapat syurga dah cukup, dapat dunia dah cukup dah. Tak payah nak cari akhirat, berapa penat-penat nak fikir akhirat ni. Berapa dah tidur nyaman, senang, lenang, berapa nak bangun solat lagi fikir. Jangan macam tu, jangan, kata Nabi Adam. Jangan rasa seronok dengan dunia. Bila dapat dunia happy sehingga tak tunai hak dunia, zakatnya dan sebagainya contohnya. Jangan rasa seronok dengan dunia sehingga kau lupa akhirat. Tu pesanan. Sebab aku tahu, aku dalam syurga pernah duduk dah. Main duduk dunia, aku dapat beza di antara dua benda tu. Di syurga lain. Kerana Nabi sebut dalam sebuah hadis, al-faqru masyaqqatun fid dunya masarratun fil akhirah. Orang miskin ni memang nampak miskin, memang nampak susahnya dalam kehidupan dunia, tapi mungkin dia senang di akhirat. Dia senang di akhirat. Senang. Hisab tak payah banyak-banyak. Nak hisab apa? Harta pun tak ada, kan? Contohnya, ada harta ni macam-macam nak tanya ni. Nak kena audit banyak soalan. Jabatan audit nak audit. Bukan jabatan dunia, jabatan akhirat tu. Kan? Ala kulli hal, bukanlah kita bererti kita apa yang kita ada kita buang semua, tak boleh lah. Kan? Kita guna, salurkan kepada perkara-perkara, sehingga Nabi kata al-mukthiruna humul asfalun. Orang yang harta banyak kat dunia ni, di akhirat nanti dia duduk level yang paling bawah. Kalau syurga pun syurga paling bawah. Kan? Kecuali kat dunia dulu harta dia banyak, kecuali dia buat benda ni. Man qala bil mali hakadha, kecuali dia buat pada hartanya macam ni Nabi buat tangan. Maksudnya dia buat kebajikan banyak. Yang tu menyebabkan dia kaya dunia, kaya akhirat, duduk level paling tinggi akhirat dengan kebajikan harta dia tadi. Jadi bukan berarti kaya buang je harta, nak jadi miskin lah kita. Guna, salurkan kepada yang sepatutnya. Yang kedua pesanan Nabi Adam AS, katakanlah kepada anak cucumu agar tidak mengikut keinginan isterinya, sebab aku menurut keinginan isteriku dan makan buah dari pokok itu sehingga aku ditimpa penyesalan. Kan? Ini bukan isteri orang sini ajak bang pergi kuliah. Itu kena ikut. Jadi dalam hal hawa nafsu, kalau duk ikut hawa isteri yang duk ajak buat yang berkaitan hawa nafsu, kan? Itu jangan turut. Yang ketiga, katakanlah kepada mereka bahawa setiap pekerjaan yang mereka ingin lakukan, kajilah akibatnya. Sebab kalau aku mengkaji akibat perbuatanku terlebih dahulu, aku tentu tidak akan ditimpa apa yang menimpa aku. Maksudnya akibat daripada makan benda yang Allah larang ni, akibatnya kena halau dari syurga sebenarnya, aku takkan buat. Kalau aku tahu akibatnya, aku kaji akibatnya. Jadi pesanan Nabi Adam, nak buat apa pun kaji dulu. Kalau buat macam ni apa jadi, kalau buat macam ni apa jadi, apa akibatnya, supaya dia tak menyesal macam mana aku menyesal. Dah terkeluar daripada syurga. Yang keempat, jika hati gelisah dengan suatu perkara, tinggalkanlah. Sebab ketika aku makan buah dari pokok itu, hatiku gelisah. Dia makan, tak dia makan, nak jadi apa? Makan je lah. Gelisah ada. Tapi makan juga. Kan? Hatiku gelisah, tetapi aku mengabaikan sifat gelisah tadi ni, sehingga aku ditimpa penyesalan. Ini yang Nabi sebut, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang kamu rasa ragu-ragu. Boleh tak boleh, tinggal dulu.
Walaupun benda tu orang nampak halal, tapi kita tak senang. Tinggal. Tinggalkan apa yang, dan buat apa yang tak meragukan. Sehingga Nabi sebut dalam sebuah hadis, juga sambungan daripada hadis tadi, benda yang meragukan ni, benda maksiat ni akan menimbulkan keraguan. Benda yang terlibat maksiat yang kita tak tahu itu dosa, kan? Contoh kita tengok mungkin barang kita ni, tapi nampak macam lain, kita punya ke? Bukan kot. Tinggal dulu, tenang, kan? Untuk menyelamatkan, tinggal kita rasa senang hati lah, tak ambil, kan? Jadi tinggal benda yang meragukan supaya kamu buat benda yang tak meragukan. Dan Nabi Adam pesan, tinggal, kalau gelisah dengan satu perkara, kamu tinggalkan. Kerana aku ketika makan buah tersebut aku gelisah, tapi aku makan juga, sehinggalah menyesal. Yang kelima, hendaklah bermesyuarat dalam segala urusan. Bincang dulu dengan orang-orang yang mengetahui halnya. Sebab kalau saja aku bermesyuarat dengan malaikat tentang ajakkan isteri suruh makan buah tu, kalau aku tanya malaikat dulu, bincang boleh tak boleh ni, apa jadi kalau aku makan? Kalau aku mesyuarat dengan malaikat, tentu tidak akan menimpa apa yang menimpa aku, kena buang daripada syurga. Itu pesanan Nabi Adam kepada anak cucunya, kepada kita semua juga. Ada kebaikan untuk kita jadikan i'tibar pengajaran. Mujahid meriwayatkan bahawa Abdullah bin Umar berkata, anak Sayyidina Umar, jika anda berada di pagi hari, jangan berangan-angan tentang waktu petang. Masya Allah, kita bukan takat pagi petang, kita punya angan-angan tahun depan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Allahu Akbar, jauhnya kita ni. Macam mana ni, kan? Sayyidina Abdullah pesan, Abdullah bin Umar, kalau kau waktu pagi, jangan angan-angan apa kau nak buat waktu petang. Allah, jika anda berada waktu petang, jangan pula berangan-angan tentang waktu pagi. Allahu Akbar. Jagalah hidup anda sebelum mati. Jagalah sihat anda sebelum sakit, sebab anda tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tak tahu, duk angan-angan tah masuk kubur dah, kan? Itulah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, luar daripada kemampuan kita. Mereka punya amalan, mereka punya hasrat, kan? Wawasan dia orang lain daripada kita. Masya Allah. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah kamu semua mahu masuk syurga? Nabi jawab, tentu ya Rasulullah. Baginda bersabda, pendeklah angan-angan, dan berasa malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Para sahabat jawab balik, kami semua memang malu dengan Allah, kan? Kami semua berasa malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi jawab, itu bukan malu, bukan malu yang Nabi nak sebut ni, kan? Jadi kita malulah, kita tak nak dedah aurat, malu dengan Allah Ta'ala. Kita tak nak buat maksiat, dedah malu dengan Allah Ta'ala. Okey, malu yang Nabi nak tekankan di sini adalah malu pada Allah adalah kamu mengingat kubur dan siksaannya. Kena benda tu tak boleh hilang. Kalau mati tang mana kubur, mati macam mana keadaan, kan? Nanti mati macam mana, nak tinggal kesalehan pada anak-anak ni, kan? Harta kita macam mana nak diuruskan kepada benda yang baik. Kena teringat tentang mati. Oh, Masya Allah, kita mati kau boleh jangan ingat lah, tak payah apa ni ustaz duk ceramah kubur-kubur ni, mati-mati tak payahlah, kan? Kau boleh ceramah tentang kaya ke, apa ni, wawasan ke apa. Kita macam tu. Jadi para sahabat Nabi pesan, so ingat mati. Apa ni, akthiru, kata Nabi, akthiru, ingatlah, banyakkanlah kamu duk sebut ataupun ingat-ingat tentang benda yang memutuskan kelazatan hidup. Apa dia? Itu mati. Bukan nak suruh pegang tasbih, nak mati, nak mati, nak mati, nak mati, duk sebut, mati, kubur. Tak. Kita terfikir sembahyang, seolah sembahyang kita ni yang paling last. Nak masuk kubur ni, macam mana kita punya sembahyang? Main-main lagi ke? Sembahyang lupa rakaat lagi ke?
Kan, mayang baca laju-laju lagi lah. Tak, mesti yang terbaik punya. Kan. Ni saya peringat pada diri saya sendiri ni, kan. Bukan nak kata kat orang. Semayang yang terbaik. Kalau nak buat kebajikan harta tu, seolah ni lah peluang aku nak sedekah yang terakhir. Wah, Masya Allah, kan. Begitu juga dengan puasa kita dan lain-lain. Menjaga perut terhadap apa yang nak masuk, kan, jaga. Nak masuk tu fikir, jangan tengok, oh ini viral ni restoran ni, oh viral semua orang buka pergi ni, kita pergi. Ni sana pula viral, pergi, kan. Ambil tunjuk bab makan, kan. Cerita makannya, jaga. Bab makan boleh. Tadi nafsu lawamah tadi, memang nafsu kita nak makan, tapi makan ada had, ada kadarnya. Kan. Kadang-kadang kita ni lah pesan-pesan jugalah. Yalah, kita seronok kongsi kita makan makanan sedap dan sebagainya. Bagi orang yang hatinya suci di sisi Allah Ta'ala, mereka tak akan buat demikian. Malah zaman muhaddithin dulu, zaman-zaman ulama-ulama nak kumpulkan hadis ni, nak cari hadis daripada siapa-siapa, mereka takkan ambil hadis daripada orang yang makan depan orang. Maksudnya tempat terbuka umum. Sebab apa? Mungkin dia menyakiti hati orang miskin. Orang tu tak dapat makan, kita duk makan sedap, kan. Orang tu tengok, alamak tedilnya aku tak dapat makan. Menyakitkan dia, kesian aku tak dapat makan. Menangis orang tu tak dapat makan, kita makan sedap, kan. Janganlah tunjuk ke orang, kan. Tunjuk pula kita, orang tengok terliur, tak alamak aku tak dapat makan, kesian orang lain, kan. Jadi jaga benda yang nak masuk dalam perut kita tu. Tengok cantik je, hiasan gini, warna-warni cantik ya, mereka nak beli makan. Tak apa kandungannya, halal haram, syubhat tidak dan sebagainya. Menjaga kepala terhadap apa yang terhimpun dalamnya. Jaga fikiran kita, apa yang terlintas. Malah para ulama, para wali, mereka cukup jaga hal ni. Kita mulut tak cakap, tapi dalam tu kau ni gini, kan. Mulut tak cakap, tak apalah, masih tak catat dosa bagi orang awam. Tapi bagi orang-orang yang dekat, min awliya illa salihin, hati mereka tak pernah, dan dia haramkan buat benda tu. Tak pernah nak komen dalam hati, dan hati tak nak fikir buruk tentang orang. Itu yang kita sebut tadi, wali abdal. Mereka bukan kerana amalan, bukan kerana puasa semayang dia orang, tapi kerana hati suci, hati bersih, ya. Masya Allah. Menjaga kepala terhadap apa yang terhimpun dalamnya. Maksud duk fikir apa, duk cakap apa dalaman tu, tu kena jaga juga. Barang siapa yang menambahkan karamat akhirat, kemuliaan akhirat, nak dapat kedudukan tinggi, syurga yang paling hebat, hendaklah dia meninggalkan perhiasan dunia, kan. Kurangkan perhiasan dunia. Nak cantik je, nak lebih pada orang, nak tunjuk pada orang, itu bukan. Itu tinggalkan. Kita guna untuk memang kita keperluan, bukan nak menunjuk pada orang. Itulah malu pada Allah yang sebenar. Masya Allah. Ini tahap-tahap orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dengannya hamba beroleh wilayah. Ni tahap, kita kata tahap kewalian ni. Dapat wilayah tu wali lah. Dialah adalah wali Allah. Orang yang macam ni, jaga hati, jaga makan ni. Walaupun orang nampak halal, bagi dia masih tak boleh terima lagi. Contohnya kita, ialah kita ada duit, kita punya pendapatan halal, kita beli sayur di kedai, beli ayam apa semuanya halal, kita boleh makan. Tapi orang wali-wali ni luar biasa. Mereka tak sanggup nak beli sayur kat pasar, takut tah dia beli baja yang halal, yang haram, tah dia buat benda tu haram, syubhat apa semua. Dia ambil kira hal tu, sehingga dia sanggup tanam sendiri. Ni nak jaga hati bagi bersih. Barulah hati dia orang tu tak ada nak cakap pelik-pelik kat orang. Cakap hati, bukan cakap mulut, kan? Hati bersih tu. Kita boleh jaga mulut bersih pun dah cukup dah. Bersihkan mata kita, telinga kita pun alhamdulillah. Walaupun hati tu tak mampu lagi. Jadi ada tahap, kita ni ada tahap. Tahap orang awam, okeylah boleh jaga zahir, alhamdulillah. Tahap wali bukan perlu zahir sahaja, perlu puasa hati.
Berarti dalam puasa dulu sering ditafsirkan puasa orang awam, puasa khawasul khawas, kan? Khusus pada khusus lagi. Orang awam ni sekadar tak makan tak minum. Itu kebanyakan orang puasa, tak batal puasa, kan? Tapi dia mungkin terlibat dengan nafsu mata, terlibat dengan telinga dosa, mulut tak cakap apa-apa lagi, tapi tak makan tak minum, tak batal lah puasa dia. Kita boleh tingkatkan pada tinggi lagi kalau boleh jaga. Mata pun jaga puasa, telinga pun kena puasa, cakap-cakap lidah pun kena puasa. Tu. Dan tahap yang tinggi sekali sampai hati dia berpuasa. Kan? Hati puasa, takkan buat benda dosa maksiat ni hati ni. Ni peringkat para wali. Wali-wali Allah yang hatinya bersih. Nak bersih, sebab tu dia jaga, takkan beli sayur kat kedai, takkan beli ayam daripada kedai. Dia ayam dia sendiri yang dia pasti dia bagi makan apa semua yang halal, sampai mikir macam tu, kan? Tahap kewalian. Dalam riwayat lain baginda bersabda, awal kebaikan umat ini adalah kezuhudan dan keyakinan. Umat-umat terawal zuhud, yakin. Zuhud, tengok para sahabat lah, kan? Sahabat-sahabat yang mereka tak pernah fikir kemewahan hidup, kesenangan. Fikir macam mana nak dapat pahala, nak dapat redha Allah, nak dapat redha Rasulullah SAW. Antaranya Sayyidina Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, dia orang Rum, bukan orang Arab, bukan keturunan Arab dia, tapi dia bila ditangkap jadi hamba, dijual sampai ke Mekah. Masa tu dia belum Islam. Akhirnya dia masuk Islam daripada hamba. Akhirnya dia mendekakan, dia masuk Islam. Dia pandai bisnes jadi kaya raya. Duduk Mekah tu dah banyak harta. Bila dia tengok Nabi berhijrah ke Madinah, sahabat dah mula hijrah, dia cari jalan macam mana nak hijrah. Sehingga dia nekat, aku nak pergi hijrah. Dia siap bekalan, dia harta banyak. Jadi dia bawa bekalan untuk macam orang nak untuk perjalanan je. Tak ada nak bawa benda nak pergi Madinah, tak ada. Sekadar bekalan makanan. Makanan untuk perjalanan 8 hari nak sampai Madinah. Tiba-tiba kawan-kawan dia, banyak businessman yang belum Islam bersama dengan dia ni, yang ada kaitan dengan dia. Maka mereka ni dengar Suhaib ni nak lari keluar daripada Mekah, nak pergi Madinah. Dia orang sekat tengah jalan. Sekat dia tengah jalan. Maka ketika tu dia merayulah supaya buka laluan dia nak pergi Madinah. Dia kata tak boleh, engkau dulu duduk Mekah miskin, engkau dapat harta kekayaan daripada Mekah. Sekarang ni dah kaya, engkau nak bawa lari harta kau keluar dari Mekah, nak pergi negara lain. Dia kata, mana aku bawa harta aku? Kau tengok bekalan aku ni, seekor kuda. Itu je. Lepas tu dia kata, tak, kami takkan lepaskan engkau. Dia orang tak lepaskan. Dan dia ugupnya macam, dia kata, kau kenal aku ni pakar memanah. Hati-hati baik. Aku boleh panah engkau tepat, mati terus. Dia kata, kau nak panah, kami ramai. Kan? Akhirnya dia kata, baiklah kalau gitu, mau tak aku beritahu pada engkau harta aku kat mana? Mau kalau kau beritahu, okey lah. Janji jangan halang aku punya laluan, jangan kacau. Tak apa, kalau kau pergi harta kau kat mana, kami akan lepas engkau pergi. Maka dia bagi tahu semua harta dia. Harta aku sembunyi belakang ni. Orang dulu nak sembunyi mah perak, dia korek lubang 9 tanah. Kat tanah ni, kat sana, kat sini, kat sana, semua harta dia. Dia orang pun tahu lah harta dia banyak tu, dah bagi tahu semua dah. Okey, lepas biar dia pergi lah. Pergi slice pinggang apa tak ada. Ada makanan untuk perjalanan je. Sebenarnya harta dia banyak, jutawan. Tapi dia bawa slice pinggang dengan makanan bekalan tu je pergi. Sampai Madinah, Nabi dah dapat wahyu daripada Allah Ta'ala turun dalam Al-Quran surah Baqarah tentang sikap wa minan nasi man yashri nafsahu. Ada di kalangan manusia yang sanggup jual semua hartanya, jual maksudnya bagi pada orang, bagi kena nak dapat redha Allah. Suhaib Ar-Rumi. Maka dia dah sampai Madinah, Nabi dah tunggu kat jalan masuk Madinah, tunggu mana Suhaib. Suhaib sampai je, Nabi sebut rabiha bai'an Suhaib, rabiha bai'an Suhaib, rabiha bai'an Suhaib. Untunglah perniagaan engkau wahai Suhaib, untung besar perniagaan engkau wahai Suhaib, untung besar perniagaan engkau wahai Suhaib, untung. Jadi sahabat lain tak faham apa untungnya, harta dia semua orang curi habis.
Apa dia untung? Selai pinggan datang. Nabi kata, untung besar engkau, untung. Untung akhiratnya, untung kaya akhiratnya. Dia tinggal semua harta dunia dia semata-mata nak dapat redha Allah dan Rasul, nak bersama dengan Nabi SAW. Ini contoh-contoh para sahabat yang luar biasa, yang sangat hebat sehingga Allah datangkan puji-pujian. Inilah yang Nabi kata ni, di peringkat awal ni para sahabat yang zuhud, tak pandang pada dunia. Kau nak ambil lah, yang penting aku nak cari redha, nak cari Allah. Itu zuhud. Dan mereka yakin tinggal harta dunia pun tak menyebabkan mereka susah hidup dunia. Tak ya. Rezeki Allah dijamin. Kau nak ambil lah. Yang penting aku boleh buat amal ibadah. Ini natijahnya. Kita dalam hidup dunia sekarang ni, walaupun kita ada harta, tapi jangan harta tu menyebabkan kita tak sempat nak buat amalan, tak sempat nak buat amalan. Biar ada harta membantu kita buat amalan, baru harta tu berkat dan kita pun dapat keberkatan. Itu peringkat awal mereka sahabat-sahabat ni yang terkenal dengan zuhud dan yakin. Sedangkan kebinasaan umat akhir zaman, kata Nabi, adalah bakhil dan angan-angan. Ini yang membinasakan. Umat Islam makin ramai, tapi yang ada penyakit bakhil, angan-angan nak kumpul kaya, angan takat angan dunia, yang membinasakan. Sehingga akhirat mereka akan rugi, wal'iyadzubillah. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kita yang hidup di akhir ni, walaupun kita mungkin terpalit dengan penyakit ni, mudah-mudahan Allah lah yang mampu mengubati penyakit bakhil yang ada pada kita kalau ada, dan penyakit angan-angan yang dunia yang membinasakan, yang menghalang jalan akhirat kita. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami semua. Itu je lah yang mampu kita menadah pada Allah, minta pada Allah. Kita bukanlah orang yang terbaik, bukanlah orang yang zuhud, tapi kita nak jadi macam orang zuhud. Kita nak jadi macam orang yang penuh keyakinan pada janji Allah. Kita semua, sehingga para ulama mengatakan, aku heran manusia ni, dia yakin dengan apa yang Allah janji, tapi dia yakin dengan apa yang Allah janji bahawa setiap hidup manusia ada rezeki dia, ya. Tapi perbuatan dia macam tak yakin dengan rezeki Allah. Tak yakin dengan rezeki, yakin dengan usaha dia. Dia usaha dapat, tak usaha, tak ada lah rezeki. Tapi jangan salah faham ya. Bukan kita kata tak perlu lagi tu, ada Allah janji rezeki kan, duduk goyang kaki je lah kan. Tak. Dengan usaha pun kita berusaha, tapi jangan sampai tamak, jangan sampai rakus, jangan sampai terlibat benda yang haram, wal'iyadzubillah. Yang terakhir kita sebut satu perenggan lagi, diriwayatkan daripada Ummul Munzir bahawa pada satu malam Rasulullah SAW nampak berada di tengah-tengah orang. Baginda bertanya, wahai manusia, tidakkah kamu malu pada Allah? Mereka bertanya balik, apa itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, iaitu mengumpulkan apa yang tidak kamu akan makan. Tu malu. Tak malu kau dengan cara tu? Kamu duk kumpul-kumpul yang kamu tak boleh makan pun, tinggal pada orang. Mengangankan apa yang tidak akan kamu peroleh, dan membina apa yang tidak akan kamu duduki. Ni semua hal dunia. Angan-angan takat dunia, wala'idzubillah, yang tak membawa kepada kejayaan akhirat, tak menambah pahala. Okey, jadi kadang-kadang orang salah bila tak belajar, dia salah faham. Oh, tak boleh angan, itu tak boleh kerja, tak payah nak berusaha dan sebagainya. Tak, Islam tak melarang kita nak bekerja cari nafkah, nak berusaha cari nafkah yang halal. Cuma nasihat kita di sini, jangan kita nak pada dunia kita sehingga menghalang jalan akhirat, menghalang ibadah, tak ada langsung nak buat ibadah dengan harta yang kita dapat dan sebagainya. Yang tu yang disebut kita berangan-angan dengan dunia, yang diharamkan dalam syariat kita, yang boleh menghalang jalan akhirat. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada tajuk ni sikit ya. Kita speed lah baca. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahawa Usama bin Zaid bin Thabit membeli seorang hamba dengan harga 100 dinar untuk 1 bulan. Dia beli untuk 1 bulan je. Aku lantas mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kamu berasa hairan kepada Usamah yang membeli hamba untuk 1 bulan? Usamah itu terlalu panjang angan-angannya.
Demi zat yang diriku ada di tangannya, tidaklah berkedip mataku kecuali aku mengira bahawa pelupuk mataku tidak akan tutup hingga Allah mencabut nyawaku. Ya, masya-Allah, tidak ada angan-angan langsung untuk sebulan. Kan? Tidak akan terbuka kelopak mataku hingga aku mengira bahawa aku jatuh hingga bangkit kembali. Tidak aku kunyah suapan kecuali aku menduga bahawa aku akan mudah menelannya hingga kematian menyekat di kerengkung. Teringat mati je, teringat apa yang ada ni, mungkin takat ni je. Selanjutnya baginda bersabda, hai anak Adam, jika kamu berakal, anggaplah diri kamu termasuk di antara orang-orang yang mati. Kena fikir hal mati. Demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya, innama tu'aduna la'ati wa ma antum mu'jizin. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu pasti datang, dan kamu sekali-kali tidak mampu menolaknya. Kematian secara khusus. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW keluar rumah untuk mengambil air. Baginda lantas meraba-raba tanah. Kemudian aku berkata kepadanya, ya Rasulullah SAW, air itu ada berdekatan dengan anda. Baginda menjawab, apa yang aku inginkan kadang-kadang tidak dapat aku menggapainya. Itu fikir hal mati je. Kadang-kadang teringin nak ambil benda tu tapi tak dapat pun benda tu. Kan? Walaupun dekat dah. Diriwayatkan bahawa ketika Isa AS duduk-duduk, tiba-tiba dia melihat seorang tua dengan cangkulnya sedang mengolah-ngolah tanah. Isa AS lalu berdoa, ya Allah, cabutlah darinya angan-angan. Orang itu lantas meletakkan cangkulnya. Maksudnya Nabi Isa doa belakang-belakang jauh-jauh, dia tak dengar pun. Tapi tiba-tiba orang tu berespon, letak cangkulnya dan terus baring. Hingga berapa saat kemudian dia tertidur, orang tua tu. Melihat keadaan demikian, Nabi Isa AS berdoa lagi, ya Allah, kembalikanlah dia harapannya. Bagilah dia ada harapan lagi, mengharap. Orang tua itu bangun pula dan bekerja lagi, pegang cangkul pula. Isa kemudian bertanya perkara itu padanya. Orang tua tu menjawab, tanya kenapa dia tidur tadi, bangun pula, cangkul pula. Dia kata, ketika aku sedang bekerja cangkul-cangkul awal tadi, tiba-tiba aku berkata pada diriku sendiri, hingga bila kau nak bekerja ni? Sampai bila aku nak kerja ni? Kan? Kadang-kadang orang, yalah, ada kemampuan hidup dah pun, sibuk lagi. Ilmu tak tambah, amalan tak tambah, tapi bekerja lagi, nak cari harta lagi. Sampai bila nak bekerja ni? Sedangkan untuk akhirat tak ada penambahan pun. Allahu Akbar. Kamu sudah tua, Nabi Isa kata, hingga bila dia sendiri kata pada diri dia sendiri, kamu sampai bila nak kerja, dah tua dah ni. Aku pun lantas meletakkan cangkul itu dan baring. Tak payah kerja lah, tidur je lah, kan? Kemudian aku berkata lagi pada diriku, demi Allah, kamu harus hidup dalam sisa umurmu. Ada baki umur ni, kena bekerja lah. Aku lantas bangun dan mengambil cangkulku. Jadi berarti hal ni, kan, kita bekerja dah makin lanjut ni. Bekerja jangan, kalau mampu bekerja, ada peluang cari nafkah, jangan tinggal, silakan. Tapi yang tu kita kurangkan, lebihkan yang lain, lebihkan yang beramalan dan sebagainya. Dan kalau boleh yang tu pun untuk guna amalan. Amalan tu kena lebihkan, selagi hayat ada di badan kita. Dan Nabi sebut, untungnya orang yang paling beruntung besar adalah orang yang umurnya panjang dan banyak pula amalan dia. Orang yang paling rugi, orang yang angan-angannya panjang tapi amalannya tak, sikit sangat. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan, yalah, kita baca ni kadang ketuk diri sendiri je kan. Mudah-mudahan kita dapatlah beramal dengan apa yang sekadar kita mampu, ya. Ada nazar, kita soalannya mungkin orang belakang tak dengar. Kita panjang angan nak buat tu nak buat ni, adakah jadi nazar? Tak, nazar kena sebut dengan nazar. Saya bernazar
dengan nama Allah, nak buat ni buat tu. Jadi nazar, hukum nazar wajib kena laksanakan. Dan apa yang kita nazar, apa yang telah, kalau dah jadi nazar, elok diwasiatkan ataupun dipesan, disampai pada anak-anak. Mak pernah wasiat, pernah bernazar ni nak buat ni buat tu, sekarang tak mampu lagi, kalau engkau ada kemampuan tolong buat. Jadi wasiat pun untuk anak-anak. Jadi anak yang pegang wasiat nazar tu wajib laksanakan kalau ada kemampuan lah. Apa tu, kalau sekadar angan, saya ni kalau ada duit dapat duit ni, nak ni Dewan Masjid Falah ni tak muat ni, nak besarkan lagi ni, nak bagi duit ke Haji Salwa suruh dia besar 2 tingkat ni, buat auditorium tu tinggi kan. Tu tak jadi nazar. Boleh tak angan-angan tu? Boleh lah, tak masalah kan, berangan-angan benda yang baik. Dulu saya cerita, jadi dah arwah dah ni Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, ya, orang baru meninggal dunia, Masya Allah, dalam seminggu 2 minggu yang lepas. Dia masa saya ziarah dia waktu dia sakit, waktu dia sakit, tapi dia masih sihat lah kira. Sakit tu kerja manis dengan potong kaki sebagainya. Jadi kita pergi ziarah, dia kata, Ustaz, saya ada tanah ni, Ustaz boleh ni tak, apa ni, kok ada siapa-siapa yang boleh bantu nak bina madrasah, saya teringin nak tanah saya tu nak beli, nak tanah, dia kata tanah orang offer, dia nak beli, kalau boleh nak buat madrasah dan penempatan orang tua-tua, ada surau situ nak buat pendidikan. Jadi kalau Ustaz boleh bagi sumbangan duduk situ, bagi ilmu apa semua. Dia kata, saya kata dah ada ke? Tak lah, tak ada lagi, tapi naklah ada kan. Baru ada macam angan lah. Kita pun ya ke, bagusnya dia berangan-angan nak buat benda yang baik, walaupun dia katalah tak tercapai kan. Kita tak tahulah, mungkin anak dia teruskan, walaupun tak tercapai, tapi pahalanya dah lengkap, sempurna apa yang dia angan-angankan. Jadi kita boleh juga berangan-angan benda yang mendatangkan faedah akhirat, kebaikan. Walaupun kita fikir angan-angan besar sangat ni, mana ada kudrat nak buat, tak apa. Sebab kemampuan tu bukan hak kita, tapi yang kita berhak untuk cita-cita benda yang baik. Seperti nak cerita dulu, Nabi berangan-angan juga, kalau ada emas sebesar gunung ni, aku takkan tinggal langsung baki esok pagi. Malam ni kalau ada emas, takkan tinggal bakinya, habiskan untuk fakir miskin. Nabi berangan, walaupun benda tu macam mustahil nak dapat emas besar tu kan. Jadi kita boleh berangan-angan besar, tapi angan-angan yang dihalalkan, yang tak menghalang amalan akhirat kita, malah membina, mengkayakan kita akhirat pula, insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, barikana fi Allah, barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadha, wa barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamah, ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، إنه تقبل الكريم. السلام عليكم.